Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sayang buat semua. Baiklah, sebelum saya memulakan tutur bicara kata saya pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fatah Aswadi bin Nasri. Saya merupakan pelajar kampus Bacok di bawah jurusan Pengajian Warisan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan dengan Kepujian. Hari ini, saya diberi 10 minit untuk berkongsikan kepada anda, orang kata motivasi, namun bukan sekadar motivasi. Ingin saya kongsikan kepada anda pengalaman ataupun sedikit realiti dalam kehidupan seorang pelajar. Dan itulah tajuk motivasi akan saya berikan kepada anda, iaitu realiti seorang pelajar. Ya, memang betul. Kenapa saya bagikan dalam sisi seorang pelajar? Kerana saya merupakan seorang pelajar dan video ini memang saya tujukan khas kepada semua kawan-kawan saya juga merupakan pelajar-pelajar yang masih aktif di Universiti Malaysia Kelantan. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh tentang realiti ataupun apakah sebenarnya kehidupan sebenar seorang pelajar, kita faham dulu kehidupan seorang pelajar universiti yang sebenar. Kita fahamlah apa sebenarnya yang mereka perlu buat di peringkat universiti. Yang pertama, pelajar universiti kita boleh bagikan kepada dua. Sama ada pelajar itu merupakan pelajar sepenuh masa ataupun pelajar yang orang kata hanya separuh masa yang mungkin belajar secara jarak jauh. Jadi hari ini saya akan dedahkan kepada anda pada semua sisi apakah pelajar ini. Kerana pelajar ini merupakan pelajar yang perlu untuk menghadiri ke kelas, yang perlu untuk belajar dan perlu untuk menyiapkan tugasan dan assignment serta projek-projek yang diberikan oleh mereka dalam satu jangka masa tertentu. Di mana dalam proses menyiapkan tugasan itu, mereka memerlukan kerjasama dan juga memerlukan sedikit ketelitian untuk menyelesaikan tugasan itu. Dan selain itu, pelajar juga dibenarkan untuk aktif menyertai pelbagai aktiviti-aktiviti di kampus, sama ada pun luar kampus, seperti aktiviti badan beruniform, aktiviti kepimpinan, sukan dan pertandingan dan macam-macam lagi. Makna kata, definisi pelajar yang akan anda perlu faham pada hari ini adalah pelajar bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik, kerana pelajar juga merupakan suatu modal insan yang perlu kita bangunkan bukan sekadar pada akademik, juga pada bidang sasial dan juga core curriculum. Dan itulah garis panduan dan visi misi yang perlu dicapaikan dalam peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan selesai saya huraikan kepada anda dalam konteks seorang pelajar. Jadi, nak memahami situasi pada hari ini, anda perlu sedar bahawa sebenarnya hakikat dan realiti seorang pelajar. Ya, memang orang kata pahit untuk kita telan. Namun, apabila kita faham dan kita tahu sebenarnya realiti seorang pelajar itu, barulah kita sedar sebenarnya selama ini kita bukan berada di alam mimpi. Kerana bukan semuanya indah, namun terdapat juga pahit dan cabaran untuk kita telusuri dan kita hadapi. Baiklah, saya jelaskan kepada anda apa sebenarnya realiti kehidupan seorang pelajar pada masa kini. Yang pertama, saya rasa semua tahu benda ni. Yang pertama, pelajar ni sebenarnya ada sifat malas yang sangat-sangat banyak. Kalau diberi peratusan dalam diri, sifat malas tu sangat tinggi peratusnya, menyebabkan penghalang ataupun penghancur semua kehidupan pelajar di universiti. Kenapa? Disebabkan sikap malas inilah pelajar mula gagal untuk menyelesaikan tugasan di sebenar ketika dia sambung belajar di mana universiti sekalipun. Jadi sebabkan malas inilah mereka selalu lupa dan alpa untuk menyiapkan segala tugasan serta memberi komitmen yang penuh dalam kehidupan mereka sebagai pelajar di universiti. Itu yang pertama. Ingat malas ni macam satu penyakit. Kalau anda tak bendung, anda akan sakit sangat parah seperti sakit kanser. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan seorang pelajar realitinya keburukan hari ni adalah pelajar mudah terpengaruh dengan orang lain. Perkara pertama yang ingin saya tekankan, kerana saya juga seorang pelajar, saya juga seorang guru dan saya juga menganalisis kehidupan seorang pelajar. Saya suka membuat pemerhatian dalam kehidupan seorang pelajar. Pelajar ni suka untuk ikut cara orang lain berbanding cara diri sendiri.
dan mereka sering lupa siapa mereka sebenarnya. Bukan saya nak merendahkan sesiapa, tapi anda perlu sedar, ukur baju di badan sendiri. Kalau anda rasa anda tidak mampu ataupun anda kurang mahir dalam sesuatu bidang ataupun subjek, maka gandakanlah usaha anda. Jangan letakkan diri anda sama dengan pelajar-pelajar lainnya. Mungkin sebenarnya anda tidak tahu potensi sepenuhnya, di mana akhirnya anda juga hanyut di dalam arus, orang kata, arus kelekaan sebagai seorang pelajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang saya nak kongsikan kepada anda adalah realiti buruk seorang pelajar pada hari ini adalah pelajar tidak mampu untuk membahagikan masanya dengan sebaik mungkin. Saya sedar pada hari ini untuk menyambung pelajaran dan pelbagai lagi bidang yang anda boleh jumpa, dan untuk menyambung ke peringkat seterusnya atau ingin memohon kerja, pengalaman itu penting. Saya tidak nafikan. Namun anda perlu faham, tujuan utama anda masuk ke universiti adalah untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Jadi jangan sesekali lari fokus pada jalan yang lurus itu. Ya, anda sedang menjalani laluan yang lurus itu, namun mungkin ada terdapat simpang yang anda kena masuk dan sebagainya. Namun ingat kembali, masuk semula ke jalan yang lurus sebagai seorang pelajar untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Jadi kita tengok pada hari ini, pelajar sering leka dan aktiviti luar sampaikan selalu tinggal kelas, selalu leka, selalu mengantuk dan tak pernah menyiapkan kerja mereka sebagai seorang pelajar. Dan itu sangat parah kalau benda ini sentiasa berlarutan. Jadi anda sebagai pelajar, termasuk juga saya, kepada semua pelajar yang menonton, teruskan untuk sedarkan diri anda, betulkan balik niat anda supaya anda semua berada di landasan yang betul. Baiklah, kita sibukkan cerita pasal realiti buruk seorang pelajar. Namun, apa sebenarnya tindakan yang boleh kita lakukan untuk selesaikan perkara ini? Saya kena tekankan bahawa setiap perkara perlu untuk kita selesaikan dan mesti ada penyelesaiannya. Jangan risau. Saya selaku pelajar dan juga saya juga seorang cikgu dan saya juga seorang entrepreneur, orang yang menjual secara online, buat perniagaan. Dan saya kongsikan kepada anda tips-tips daripada saya untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Baiklah, yang pertama adalah anda kena reset balik mindset anda sebagai seorang pelajar. Ya, kenapa penting? Tak kisah kalau anda nak terpesong sekejap, tak kisahlah anda nak pergi ke tempat lain kejap, nak lupakan niat anda sebagai seorang pelajar. Tapi ingat, macam saya cakap tadi, kembali balik ke jalan yang lurus. Sentiasa ingat balik visi dan misi anda untuk membahagikan mak ayah anda melalui pencapaian anda di universiti. Reset balik minda anda dan niat anda agar anda tidak terlampau jauh terpesong dan hilang daripada tujuan sebenar anda. Okey? Sebab saya mengaku, saya sebagai seorang pelajar pun sering terleka. Namun, kita sebagai manusia ni tak sempurna. Jadi, jomlah kita sama-sama bantu diri kita dan juga orang lain untuk bersama-sama terus fokus kepada tujuan asal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang boleh saya ceritakan kepada anda, anda kena kenal rentak diri anda sendiri. Kenapa? Bila anda masuk ke universiti, anda kenal ramai orang, anda kenal pelbagai jenis orang. Kenal rentak diri anda. Kenapa? Itu semua akan membantu anda untuk cemerlang dalam semua aspek. Kalau anda jenis yang suka belajar malam dan mudah skor, teruskan, amalkan. Saya tak kata salah, semua orang pun tak kata salah. Kerana itu adalah diri anda dan diri anda lebih tahu apa yang anda suka. Jadi, pastikan anda kenal pasti rentak diri anda supaya anda mampu untuk excel ataupun cemerlang dalam semua bidang, terutama dalam bidang akademik. Kalau anda perlu belajar lebih, belajarlah lebih. Kalau anda perlu belajar dengan kawan, belajarlah dengan kawan. Ikut keselesaan diri anda. Jangan sesekali samakan diri anda dengan orang lain. Kerana orang lain itu ada cara dan potensi dia tersendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang saya dapat bincangkan kepada anda, beritahu anda adalah tolong untuk pandai membahagikan diri anda, membagikan masa anda. Pastikan pengurusan diri anda betul. Kenapa? Macam saya ada 3 benda saya buat. Dulu ada 4. Okey, salah satunya saya juga seorang pelajar tetap, pelajar aktif, pelajar sepenuh masa. Saya juga seorang cikgu di tuition dan saya juga seorang entrepreneur ataupun seorang peniaga online, dan saya juga merupakan seorang jurulatih tarian. Dan pandailah membahagikan masa. Kerana orang yang pandai membahagikan masa adalah orang yang paling cemerlang, kerana dia tahu apa yang perlu dibuat untuk diri dia dan mana yang perlu dia lebihkan masa dan sebagainya. Kerana anda lebih kenal diri anda. Okey? Okey.
Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya. Walaupun cepat, walaupun sikit, dan saya harap perkongsian ini akan menjadi padat dan terus masuk ke dalam hati anda untuk dijadikan pengajaran. Sebelum saya menamatkan saya punya motivasi hari ini, ingin saya berpesan kepada anda, jadilah insan yang tidak mengejar kejayaan. Kenapa? Biarlah kejayaan yang mengejar kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.